lindung ni kita santai-santai saja tuan-tuan, kita bagi yang ada bahasa yang mudah tuan-tuan faham. Perkara yang paling penting untuk tuan-tuan tahu, mungkin tuan-tuan di manakah nak dapat stok rumah lelong. Okey, banyak saja platform online ataupun website-website lelong, ataupun di mudah juga ada rumah-rumah lelong tu. Kalau di website kami adalah di matibidauction.com, kat situ ada senarai. Tuan-tuan pilih je, katakanlah di Kuala Lumpur. Screen kat sana, select Kuala Lumpur, akan keluarlah senarai yang terkini, yang rumah-rumah yang akan dilelong dan bakal dilelong ataupun yang telah dilelong. Jadi dekat situ adalah senarai-senarai yang kita boleh, kita akan jalankan lelongan sebenarnya. Jadi itu antara perkara yang mungkin tips yang tuan-tuan ingin tahu, di manakah nak dapat rumah lelong. Ramai juga tanya, mana nak dapat rumah lelong ni? Okey, boleh tengok website. Website tu ada senarai. Kalau tekan Perak, dia akan keluar Perak rumah. Okey, listing tu dia akan update dari masa ke semasa. Jadi kalau tuan-tuan berminat, terjumpa pada hartanah yang berminat, tuan-tuan boleh contact tim kami. Okey, itu perkara pertama, cari daripada laman website ataupun di platform-platform online sekarang banyak je. Ataupun kalau tuan-tuan lebih rajin, boleh buka surat khabar. Itu typical sikit lah, buka surat khabar, ada bahagian iklan, akan jumpa rumah-rumah nak dilelong di bahagian surat khabar. Itu tuan-tuan kena halusilah, memperhalusi. Kalau sekarang ni zaman teknologi senang sikit kan, buka website je, tiap-tiap hari ada, malam pun boleh buka kan. Itu bezanya kalau kita buka website dengan kita buka surat khabar. Ada surat khabar tu yang terkini lah, maknanya dari tarikh surat khabar tu biasanya lebih kurang seminggu hingga 2 minggu tarikh akan dilelong. Jadi tuan-tuan kena bersedia lebih awal. Itu dekat mana stok nak dapat stok nak dapat rumah lelong. Jadi tuan-tuan boleh pilih. Tuan-tuan boleh pilih. Okey. Yang kedua, biasanya tuan-tuan telah dapat pilihan rumah tadi. Tuan-tuan mungkin antara faktor, macam minggu lepas antara kita fikirkan, antara faktor yang dipertimbangkan mungkin adalah lokasi pilihan tuan-tuan ataupun fizikal ataupun harga. Jadi bila tuan-tuan dah pilih tadi, dah dapat pilihan tadi, tuan-tuan boleh mendapatkan maklumat tentang hartanah berkaitan. Yang kedua tu, mendapatkan maklumat tentang hartanah yang berkaitan rumah nak dilelong tadi. Okey, maklumat yang bagaimana? Okey. Antara lainnya, tuan-tuan daripada website tu tuan-tuan boleh tahu dah. Kita akan bagi maklumat yang sedikit, alamat, keluasan, apa fasiliti yang ada, sebagainya, harga reserve. Itu antara perkara-perkara yang basic yang tuan-tuan harus tahulah. Kalau tuan-tuan nak lebih detail lagi, dapatkan POS, Proclamation of Sale, daripada pihak pelelong. Pihak pelelong akan bagi senarai itu POS tu, tuan-tuan boleh semak dekat situ dengan bagaimana nak mendepositkan dia, syarat-syarat jualan, semua ada dekat dalam POS tadi. Dekat situ lebih detail, dan kalau tuan-tuan tak faham, boleh call tim kami juga. So dekat situ adalah maklumat yang paling penting tuan-tuan boleh dapatkan, dan itu langkah kedua. Dan langkah ketiga, bila kita dah tahu rumah mana yang kita nak, kurang lebih detail maklumat nak, kita dah tahu, tuan-tuan digalakkan untuk melawat periksa hartanah tersebut. So biasanya kita panggil inspection lah, inspection hartanah yang berkaitan. Pergi lihat sendiri. Sebab kita nak beli rumah ni, kita bukan nak beli barang yang kecil-kecil ni, kita nak beli barang yang harga yang mahal. Jadi tuan-tuan kena semak sendiri, lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, dan boleh bayangkan, okey, sesuai tak keadaan lokasi tu, sesuai tak fizikal dia, kena tak dengan harga dia. Itulah perkara yang ketiga. Setelah dapatkan stok tadi, kedua dah dapatkan maklumat, inspect tanah tu, inspect rumah tu, dapat maklumat. Jadi dekat situ kita tak nak tuan-tuan ataupun menyesal dan sebagainya. Jadi kita tuan-tuan, kurang lebih tuan-tuan yang nak beli, tuan-tuan kena tahu, nampak okey, rumah ni condition dia okey, lokasi okey, inilah rumah yang kita nak beli. So inilah kita nak beli untuk duduk, inilah kita beli untuk invest. Tuan-tuan automatik, insya-Allah tuan-tuan akan dapat bayangkan. Okey, dekat situ dah dapat fizikal tu semua, okey, dah setuju. Yang perkara keempat, semak kelayakan pinjaman tuan-tuan. Semak kelayakan pinjaman tuan-tuan untuk jumlah pinjaman yang bakal tuan-tuan pinjam dengan pihak bank nanti. Itu perkara yang keempat. Jadi dah semak semua sekali, okey, kita tengok kita layak ke tak.
Okey, kita layak tu maksudnya insya-Allah tuan-tuan layak tuan-tuan masa nak beli tu kurang lebih tuan-tuan dah boleh agak lah berapa kemampuan tuan-tuan, harga bulanan berapa, pinjaman berapa. Okey, dah tahu tu. Okey, bila dah tahu tu barulah tuan-tuan dengan tenang untuk membayar 10% kepada pihak pelilong yang terlibat. Pada pihak kami contohnya buat bank draft ataupun transfer online. Itu antara 5 perkara asas yang tuan-tuan kena tahu dah semak kelayakan baru place booking. So bila dah place booking tu dah tenang lah. Jadi tunggulah hari kejadian, dah place booking, dah masukkan 10% deposit tadi kepada platform yang betul, pada pelilong berkaitan, bukan pada orang lain pada pelilong yang berkaitan. Ingat, bank draft pun juga kena betul. Biasanya pihak kami akan guide tuan-tuan sampai tuan-tuan lengkap, baru kita akan suggest tuan-tuan untuk bersedia untuk hari lelongan. Okey, dah sedia tu, hari yang kelima tu makna dah lengkap, barulah tuan-tuan boleh bersedia untuk lelongan yang macam tadi. Itu tadi hari kejadian tu. Hari kejadian. Jadi pembina dah ready, dia dah set target. Okey, lagi satu extra yang saya nak bagi tadi 5 kan. Bila tuan-tuan dah dapat tahu tu, lagi baik tuan-tuan semak harga rumah tu. Saya tambah sikit. Saya semak harga rumah, harga pasaran rumah tu. Dah dapat senarai tu, katalah rumah tu harga reserve-nya 250, semak harga pasaran tu. Dengan siapa nak semak, tuan-tuan? Yang sebaik-baiknya tuan-tuan kena semak dengan jurunilai bertauliah. Jangan semak dengan orang lain, semak dengan jurunilai hartanah. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada tuan-tuan kenal, bagi tahu. Kita pun juga merupakan kita ada ramai kenalan kita yang jurunilai hartanah. Semak, kita sendiri pun boleh bantu tuan-tuan untuk semak. Okey, semak dengan jurunilai hartanah tadi supaya tuan-tuan tak membida harga lebih daripada harga pasaran. Jadi kalau contoh harga reserve tadi 250, tuan-tuan semak harga pasaran 300, 320, tuan-tuan dah pergi tengok, tuan-tuan dah nampak condition dia macam mana. So jangan membida daripada lebih harga pasaran. Kalau dah tahu harga pasaran tu 300, 320, jangan membida lebih daripada tu. Okay? Make sure bida pada harga pasaran ataupun lebih rendah daripada pasaran, supaya tuan-tuan rasa tuan-tuan untung bila membeli hartanah. Okay? Itu antara tips-tips yang paling penting untuk tuan-tuan tahulah basic. So untuk lebih teknikal, tuan-tuan boleh call team kita, kita akan terangkan dari satu persatu. Itu yang paling mustahak jadi bila hari kejadian, kawal emosi, jangan membida lebih daripada harga pasaran. Senang je sekarang ni, tekan. Kan? Jadi kawal emosi. So kalau dah lepas berjaya tu nanti, tuan-tuan akan diminta untuk menandatangani kontrak, ataupun bahasa kasarnya macam SPA lah. Tapi kalau lelong kita panggil Memorandum of Contract. Memorandum jual beli lelong. So pihak pelelong akan menyediakan kontrak tadi, tuan-tuan kena tanda tangan. Okey. Daripada memorandum kontrak tadi, tuan-tuan boleh bawa kepada mana-mana bank pilihan tuan-tuan untuk membuat pinjaman. Jangan risau, boleh pinjam bank. Jadi daripada harga reserve tu, kita akan maklumkan. Okay. So untuk sampai waktu ini, kita akan kongsikan dari masa ke semasa. Tuan-tuan boleh follow tim kita, follow platform online kami. Kita akan kongsikan dari masa ke semasa dan juga senarai-senarai lelongan yang terkini. Okey, baik tuan-tuan. Sampai jumpa lagi. Bye.